Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Farah Husna binti Muhammad. Saya memegang nama matrik 051551. Sebelum saya mengupas lebih lanjut kaedah yang saya pilih daripada tugas saya yang diberi oleh lecturer saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada lecturer saya iaitu Dr. Muhammad Burhanuddin bin Zakaria kerana mengizinkan saya untuk membuat rakaman secara ringkas apakah yang dimaksudkan kaedah al-aslu fi al-ibda'u at-tahrimu. Pengertian al-aslu fi al-ibda'u at-tahrimu bermaksud hukum asalnya jima atau melakukan hubungan seksual yang dilarang. Seperti kita mengetahui, Allah Subhanahu Taala memelihara kesucian dan maruah wanita. Buktinya Allah Subhanahu Taala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun dari ayat ke-5 hingga ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud yang menjaga kesucian atau kemaluan mereka, illa kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba tawanan yang dimiliki dari peperangan dengan orang kafir, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Buktinya yang lain juga, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan hukumnya haram mendekati zina. Dalam surah Al-Baqarah, Qaulihi Ta'ala, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan hukumnya haram mendekati zina dan disunatkan bagi wanita untuk berkahwin. Hal ini supaya kesucian dan maruah wanita terjaga. Dan dalam Islam, Allah Subhanahu Taala juga telah menghalalkan hubungan yang halal bagi wanita dan lelaki melalui dua kaedah, iaitu pernikahan dan pembenihan anak-anak. Selain itu, Allah Subhanahu Taala juga telah menetapkan hukuman bagi sesiapa yang melakukan kesalahan, seperti apabila seseorang wanita yang berstatus isteri berzina, hukumannya akan direjam sehingga mati. Sebaliknya, bagi sesiapa yang statusnya belum berkahwin, hukumannya sebab 100 kali di khalayak ramai, mengikut hukum hudud yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala. Berdasarkan persoalan yang timbul, para fuqaha telah menggunakan kaedah yang berdasarkan al-yaqinu la yadhalu bisyak, di mana sekiranya berlaku jima atau hubungan seksual tanpa ikatan yang sah, maka hukumnya haram. Seterusnya, kita pergi kepada satu persatu apakah yang dimaksudkan al-aslu al-bud'u. Manakala al-aslu bermaksud apa yang dilakukan seseorang yang bukan padanya diwajibkan. Manakala perkataan al-ibda'u berasal dari perkataan Arab iaitu bud'u yang memberi maksud faraj seorang wanita sebagai kiasan bagi hubungan antara wanita dan lelaki. Dan menurut Jauhari dalam Sahah bahawa bud'u diberi maksud sebagai juga pernikahan, ataupun ia bermaksud semua perkara boleh dilakukan kecuali ada bukti perkara itu dilarang. Apa yang dimaksudkan oleh kaedah ini sebenarnya adalah hubungan seksual pada asalnya dilarang. Sebagai contoh, sekiranya Aiman mengetahui bahawa dia mempunyai saudara wanita yang dilarang baginya untuk berkahwin di kampung halaman ia, maka dalam situasi begini, Aiman tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan wanita yang berasal dari kampungnya.
Hal ini kerana prinsip asas perkahwin sesama kerabat adalah dilarang dalam agama Islam dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, contoh lain juga, sekiranya Amirul ingin berkahwin 2 kali berturut-turut dengan wanita yang berbeza, maka akad nikah yang pertama dikira sah. Namun akad nikah yang diakad pada kali kedua itu dikira tidak sah. Hal ini kerana syarak melarang mengakad nikah 2 kali berturut-turut dengan wanita yang berbeza. Selain itu, juga sekiranya Muiz sebelum masuk Islam mempunyai 10 isteri, maka selepas Muiz masuk Islam, dia perlu memilih 4 sahaja isteri yang perlu dikekalkan sebagai isteri. Hal ini kerana hukum berpoligami bagi lelaki haknya hanya 4 sahaja isteri yang perlu ada. Akhir sekali, sekiranya Muaz menceraikan salah seorang isterinya daripada 4, selepas itu dia lupa siapa yang dia ceraikan, maka Muaz tidak boleh melakukan persetubuhan dengan semua isterinya selagi tidak memperoleh bukti yang nyata dan mengingatinya dengan jelas. Kesimpulannya, kaedah ini bermaksud pada asalnya adalah haram sekiranya ia menepati larangan-larangan, tetapi pada masa yang sama juga kaedah ini boleh dibolehkan sekiranya ada alasan yang kukuh atau dibenarkan oleh syarak. Seperti juga misalnya dalam darurat, dalam perubatan, dalam kesihatan, dalam menasab keluarga. Itu sahaja yang dapat saya jelaskan secara ringkas. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memberi kefahaman kepada semua.